غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan pada hari ini kita sama-sama berada pada malam-malam Ramadan, malam-malam yang penuh dengan barakah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita melihat sedikit perkara berkenaan dengan persiapan-persiapan untuk kita meningkatkan lagi kekuatan kita dalam kita berada untuk mentajdidkan Islam, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita telah pun berbincang pada subuh tadi berkenaan dengan ilmu perkara yang perlu untuk kita sama-sama bina kekuatan kita, iaitu kita mesti mengenal Allah, kita mesti mengenal diri kita, dan kita mesti mengenal dunia dan mengenal akhirat. Jadi 4 ilmu ini adalah merupakan satu perkara yang asas kepada semua mukmin. Dan setelah kita mengenal 4 perkara itu, 4 pengetahuan itu, maka akan lahirlah hikmah. Bila kita faham 4 tadi itu, insya-Allah akan lahirlah hikmah dalam kehidupan kita. Dia akan mencetuskan ikhlas, dia akan mencetuskan cinta kepada Allah, takut kepada murka Allah, dia akan memperbanyakkan ibadah, kita akan tawaduk, zuhud, kita akan mempunyai sifat untuk berjuang, berjihad, berkorban, sabat. Sabat ni maknanya kita tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kesabaran, ketaatan, dan juga sifat-sifat yang lain. Jadi sifat 4 ilmu yang kita sebut pada subuh tadi akan membawa kepada kekuatan untuk menjadikan kehidupan kita seimbang. Dan ilmu yang kelima yang perlu kepada kita untuk kita menjadi orang yang boleh mencetus pergerakan, jadi penggerak tajdid, membawa kepada kekuatan dan kemenangan, adalah ilmu yang berkenaan dengan al-Islam itu sendiri, iaitu kefahaman Islam yang sahih, kefahaman Islam yang sahih, yang benar, yang meliputi semua aspek kehidupan. Dia bukan hanya sekadar kita tahu Islam di sembahyang, puasa, baca Quran, ibadah-ibadah khusus, tetapi Islam dalam bentuk seluruh sistem kehidupan. Jadi bila kita memahami bahawa Islam itu adalah setiap aspek kehidupan, maka barulah kita akan mempunyai kita kata kefahaman yang boleh membawa kepada satu yang mencetuskan tajdid, mencetuskan kekuatan untuk kemenangan, insya-Allah. Jadi berkenaan kefahaman yang sahih ini, kita akan buat satu sesi khas berkenaan dengan kefahaman yang perlu ada pada kita minima untuk kita faham Islam itu secara komprehensif, dan insya-Allah kita akan jelaskan pada masa akan datang. Untuk malam ini insya-Allah kita nak sambung sedikit daripada perbincangan itu, iaitu kita akan sentuh yang pertama sekali tentang beberapa jalan-jalan wasail yang khas untuk kita nak membentuk kekuatan tadi. Yang kita nak sentuh pada malam ini ialah yang pertama ialah tentang al-ukhuwah. Ukhuwah, ikatan persaudaraan. Ukhuwah, persaudaraan sesama kita, sesama sahabat mukmin. Dan inilah antara perkara yang menjadi suatu bekalan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita secara berterusan. Keimanan kita secara berterusan, sehinggalah dengan ukhuwah yang benar akan melahirkan perasaan cinta kepada Allah yang lebih kuat lagi, yang lebih kuat lagi. Dan di sinilah akan membawa kepada satu
rahmat Allah, barakah, kebaikan yang bertambah-tambah, iaitu kita akan bertambah teguh iman kita. Dengan ukhuwah yang benar akan bertambah teguh iman kita. Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wallazina tabawwa'u daral iman, orang-orang dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah itu serta mereka beriman sebelum mereka ini ialah muhajirin. Dari sini kita lihat bagaimana orang-orang yang Ansar itu hasil daripada cinta kepada Allah, iman kepada Allah, maka terpancarlah kesan-kesan iman itu untuk melahirkan al-ukhuwah. Dan ukhuwah inilah yang sebenarnya sebagai salah satu daripada kekuatan dan barakah untuk kita mendapatkan apa yang digambarkan sebagai istiqamah. Istiqamah. Jadi kalau nak istiqamah, kita mesti ada sahabat. Ini salah satu syarat, salah satu sifat, salah satu fitrah, salah satu sunnah yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebab itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Asr, alladzina amanu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi dalam ayat dalam surah ini itu orang yang beriman, yang menjaga imannya, yang menjaga amalan solehnya, dan juga yang berpesan-pesan. Dan berpesan-pesan ini tidak boleh berpesan-pesan melainkan ada ukhuwah, ada sahabat. Rasulullah SAW tak boleh nak pesan dengan siapa kan? Jadi kita berpesan-pesan pada al-haq. Jadi untuk bersama al-haq mesti ada sahabat. Yang kedua, berpesan-pesan dengan kesabaran. Untuk sabar dan istiqamah pun kena ada sahabat. Jadi sebab itu sahabat ni penting. Kita nak tengok sahabat macam kita tengok diri kita sendiri. Sehingga Nabi gambarkan tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia sayang saudara dia, sahabat dia sebagaimana dia sayang dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia sayang kepada sahabat dia itu, saudaranya, sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri. Dan sebab itu dalam surah Al-Hasyr ini kita bacakannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'u daral wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang duduk di Madinah itu, yang mendiami negeri Madinah, serta mereka beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang yang berhijrah itu. Dia tak ada rasa dengki, tak ada rasa dendam, tak ada rasa iri hati dengan orang-orang yang berhijrah. Dia tak ada perasaan pun nak dapatkan, nak rebut, nak apa yang ada pada sahabat yang muhajirin tadi itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi ini yang digambarkan, barakahnya itu sampaikan macam-macam kemenangan dan kekuatan diberikan oleh Allah. Salah satunya ialah mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Sekalipun Ansar itu, mereka itu dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat, walaupun dia sendiri perlukan perkara tersebut, tapi dia utamakan muhajirin. Wa yuqashuha nafsi, dan ingatlah siapa-siapa yang terpelihara, yang menjaga serta melihara dirinya daripada syuha nafsi, iaitu daripada tabiat bakhil, tamak ke atas dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang diberikan kemenangan, kejayaan. Jadi inilah yang mengkagumkan kawan-kawan Ansar kita di Madinah dulu, sahabat-sahabat Ansar, bagaimana mereka fakir, mereka miskin, bukan semua kaya. Mereka fakir, mereka miskin, tak ada apa-apa, tetapi mereka mengutamakan sahabat-sahabat yang muhajirin, insya-Allah.
Jadi ini antara perkara yang penting untuk kita rasa. Sebab tu kalau sembahyang jamaah ni, nak kita nak check sikit lah. Sembahyang jamaah ni, kalau kita duduk kat belakang seorang-seorang, boleh tak kita dapat jamaah? Tak dapat. Kita kena agak soft, tak boleh seorang-seorang di belakang. Kalau siapa ada seorang di belakang, katakan dia kena takbir Allah Akbar, tarik orang depan dan masuk di belakang. Tapi jangan tarik yang tengah-tengah, cek yang ujung-ujung. Tengah-tengah sekali semua kena bergerak gitu. Yang ujung-ujung sana ke, ujung sana ke, tarik. Allahu Akbar, tarik. Pegang bahu dia tu. Jadi orang yang dipegang bahu turun, bentuk satu soft. Jangan biarkan seorang-seorang, tak sah sembahyangnya. Kan dari sudut kita, sebab kita berjamaah, kena kita perlu buat soft. Jadi kalau katakan kita lambat, saya perhati beberapa kali juga benda ni, sembahyang seorang-seorang satu soft. Kecuali dah sembahyang, orang tu dah tak boleh nak bergerak, dah sujud, dah rokok, dah sujud, dah duduk antara sujud ke, jadi kita seorang-seorang tu tak apalah. Tapi nak sebut, kalau dia boleh gerak, dia akan gerak. Tarik buat soft. Ini menunjukkan pentingnya soft. Pentingnya soft. Kita kena buat soft juga walaupun kita seorang-seorang. Baik. Jadi inilah perkara yang menunjukkan dalam solat pun kita diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membina soft, supaya soft itu tidak terputus, supaya soft itu sentiasa dalam keadaan teratur, tersusun. Jadi soft ini adalah barisan. Solat itu merupakan satu yang amat penting, insya-Allah. Malahan digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, andainya semua orang tak khusyuk, semua orang dalam keadaan tak sempurna solatnya, tapi kalau soft sempurna, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, insya-Allah Allah terima solat. Walaupun khusyuk, tak semua tak khusyuk, semua ada masalah. Jadi sebab tu kita kena ada line kat sini ni. Line ni kita kena buat perhatikan. Mungkin kena susun balik, supaya tumit kita ni satu line. Tumitnya bukan depan kalau setengah orang panjang kaki dia ke depan kan, ini tak sama nanti. Jadi kita ikut yang belakang, tumit. Jadi soft terlalu penting. Jadi kalau kita lemah, menjaga soft, maknanya lemahlah kita dalam menjaga Islam. Menjaga Islam tu lemah. Kalau soft kita terputus, soft kita bengkak-bengkok, kan, ataupun dalam kehidupan kita dengan sahabat kita ada masalah, ada gap, kita rasa ada masalah, kita rasa ada gap, kita pun makin kuatkan gap tu. Mungkin terasa hati, mungkin ada sekata terasa hati kan, mungkin ada perkara yang kita rasa tak sedap ke apa, bersisih faham. Kita kena selesaikan, menyelesaikan perselisihan faham, perbezaan pandangan, perpecahan, jurang antara sahabat, wajib. Fa'aslihu bainahuma. Allah perintah islah di antara kedua mereka. Jadi kita kena selesaikan. Jadi kalau ada perasaan keretakan hubungan hati, kita kena selesaikan. Jangan ada retak hubungan hati. Sebab kalau ada retak hubungan hati, perselisihan, perbezaan yang menyebabkan kita jauh hati dengan sahabat, maka kita tak akan boleh berjuang. Tak akan boleh berjuang dengan sempurna. Jadi kita kena tengok baliklah. Sebab tu ada perasaan hasud, al-hasud. Hasud ni hasad lah. Hasad, dengki, dendam, ataupun terasa hati. Maklumlah dah duduk sekali ni kan, kadang-kadang tengah duduk elok, tiba-tiba bau kentut kan. Bau kentut. Tengah tidur elok, bau kentut. Seorang tak mengaku, semua senyap. Tiba-tiba pula berlengkur semua seolah-olah dah tidur kan. Jadi kadang-kadang ada kata-kata kita terkasar sikit, kadang-kadang ada perbuatan kita terkasar sikit, kadang-kadang ada karenah kita sendiri ataupun karenah sahabat kita menyebabkan ada jurang. Wajib kita satukan, wajib kita rapatkan, kena rapatkan jurang itu. Dan sebab apa? Sebab al-barakah war-rahmah, rahmat dan barakah daripada Allah itu salah satu sumber besar daripada al-ukhuwah. Dan jamaah tidak akan kuat melainkan ukhuwahnya kuat. Kalau ukhuwahnya tak kuat, maka kita akan dapati syaitan mudah memecah belahkan. Sebab itu syaitan akan memecah belahkan kita dengan berbagai-bagai perkara. Berbagai-bagai perkara
sehingga menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu jamaah ini, jamaah bukan datang daripada persatuan, platform, NGO, daftar bayar yuran. Jadi jamaah datang asalnya daripada ukhuwah, dan ukhuwah pula datang berasal daripada al-iman, iman. Kenapa kita bersahabat dengan dia? Kerana Allah. Kenapa kita sama-sama tolong-menolong? Kerana Allah. Jadi disitulah pertolongan Allah. Siapa yang mendoakan sahabatnya sahaja pun dah dapat banyak pahalanya, kan? Malahan dia dapat 50 kali ganda doa oleh malaikat kepada Allah, sama apa yang diminta pada sahabat dia tadi. Dan 50 kali ganda, 50 kali lah malaikatnya doa untuk kita. Doa baru, doa dah dapat 50 kali malaikat akan doakan untuk kita. Ini kan pula amal. Amal, kita tolong dia, kita bantu dia, kita kasih, kita sayang pada dia, kita merasai kepedihan dia, keperitan dia, macam mana kita rasa di kita sendiri. Jadi itulah perkara yang penting. Dan lebih hebat lagi, sahabat tadi bukan saja membawa barakah di dunia ini, dia akan membawa kepada akhirat. Di akhirat nanti dia akan sama-sama. Jadi di sinilah perkara yang kita nak sama-sama rasai, bagaimana Al-Ansar, orang yang duduk di Madinah, dan juga Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah, mereka amat menjaga ukhuwah. Jadi sebab tu hari ini kita nak kena jaga ukhuwah. Inilah antara cabarannya. Kadang-kadang kita ingat kita dah okey, tapi kita kan tidak bersama sahabat. Kita ingat kita dah ada semua dah, semua pengetahuan dah ada dah. Kan, macam orang tanya macam mana, apa akan berlaku sekarang ni. Tengok macam-macam tanda kat Malaysia ni. Contohnya banjir. Dah ada tanda-tanda akan ada banjir besar. Dah ada tanda-tanda akan ada huru-hara. Digambarkan gambar huru-hara. Seperti gempa bumi. Ada kat Malaysia ni pun gambarannya ada. Begitu juga gambaran tentang mungkin berlaku pertembungan antara sesama saudara kaum. Kan, pun ada juga nampak begitu. Begitu juga ada gambaran-gambaran tentang mungkin berlaku kan keruntuhan. Mungkin Twin Tower kita jatuh, runtuh. Mungkin bangunan-bangunan besar runtuh. Jadi tanda-tanda tu ada ditunjukkan di beberapa tempat. Jadi maknanya bencana-bencana tu akan berlaku. Jadi kalau kita ingat pada hari ini kita boleh survive dengan seorang-seorang. Aku dah ada rumah yang elok, aku dah ada tanah yang elok, aku dah ada hidup dah okey dah dengan diri aku ataupun dengan setakat keluarga aku seorang-seorang macam itu, maka kita sebenarnya tertipu dengan diri kita sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita menghidupkan ukhuwah, menghidupkan jamaah, menghidupkan penyatuan dan persatuan, perpaduan. Jadi kita wajib bersatu padu. Kita mendengar dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan pecah belah. Jadi ini kita nak kena rasa. Dan perpecahan tu bukan daripada fizikal, tapi daripada hati. Dia mula dekat hati. Kadang-kadang kita duduk sama-sama, makan sama, minum sama, duduk tempat tinggal sama, kerja sama, semua sama-sama, tapi hati lain-lain. Bila hati dah mula berpecah dan berselisih, bila hati dah mula merasai satu perasaan yang kita rasa mungkin kita rasa kita bagus, kita baik, ataupun kita rasa sahabat kita tak baik, sahabat kita tak bagus, maka disitulah bermulanya bisikan syaitan yang akan menjatuhkan kita. Walaupun kita hebat secara individunya, secara fardiyahnya, secara seorang-seorang kita hebat, tapi ingatlah serangan ke atas kita itu adalah serangan dalam bentuk jamaah, serangan dalam bentuk organisasi, sistem. Jadi kita akan kalah. Sebab itu di akhir zaman kita kena membina kekuatan ukhuwah. Setelah iman mesti ada kasih sayang sesama kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi ini kita nak kena rasa. Jadi kita tanya dalam diri kita, adakah kita mengasihi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada ini sebagaimana yang kita kasih diri kita sendiri, sehingga menyebabkan kita
benar-benar tolong menolong, benar-benar ambil berat. Ataupun kita hanya mengutamakan kan benda yang fizikal saja. Mentang-mentanglah dia ada duit, kita dekat dengan dia. Mentang-mentanglah dia ada kekayaan, kita mendekat dengan dia. Mentang-mentanglah dia ada sesuatu kekuatan yang kita perlukan, kita dekat dengan dia. Jadi kita nak tengok balik, tengok balik diri kita ni supaya benar-benar ukhuwah itu menjadi sesuatu yang ikhlas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah antara perkara-perkara yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita tertewas walaupun kita sembahyang, puasa, walaupun kita berada dalam keadaan kita kata beribadah dalam bulan Ramadan, tetapi kita tidak benar-benar mengambil berat tentang sahabat-sahabat kita ataupun tentang ukhuwah itu sendiri. Sebab itu Nabi gambarkan kepada kita, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak mengambil berat tentang urusan orang Islam, sahabat dia, saudara dia, umat Islam ini, tak ambil berat, tak ambil perhatian, buat tak tahu je, tak kisah, falaisa minhum. Dalam hadis yang lain, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Nabi tak mengaku umat sampai peringkat seolah-olah kita gambar sini, kalau kita tidak ambil berat tentang urusan umat Islam, apalagi jiran sahabat kita yang dekat ni, maka falaisa minna. Dalam hadis yang lain, falaisa minhum, bukan daripada kalangan kami, bukan daripada kalangan orang beriman. Main Nabi sampai peringkat tidak mengaku umat, bukan sebab dia tak sembahyang, dia tak puasa, tak sebut yang begitu, tapi kerana salah satu yang besar, tidak ambil berat. Jadi mengambil berat perhatian itu merupakan salah satu daripada sifat mukmin yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita. Perintah pada kita, kita kena buat. Sebab tu kita nak kena dekat dengan sahabat-sahabat kita. Kalau adalah perselisihan faham, perbezaan pandangan, kalau adalah apa sahaja yang menyebabkan kita ni rasa terasa hatilah, maka kita kena bersihkan. Wajib bersihkan. Fa aslihu bainahum. Kamu kena islah, kena perbaiki apa sahaja yang berlaku di antara dua sahabat atau tiga sahabat yang kita sebut tadi. Jadi inilah perkara yang penting untuk kita merasai dalam kehidupan kita. Merupakan satu yang kita nak kena. Sebab tu kita nak kena rasa bukan hanya persahabatan itu sekadar dunia, keduniaan, tetapi dia merupakan satu yang perlu diikat dengan iman. Jadi kita nak melihat sahabat kita dengan pandangan iman. Inilah orang yang akan membantu kita. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9 tadi, bagaimana golongan Ansar mereka sangat sayang kepada Muhajirin, walaupun mungkin first time jumpa, pertama kali jumpa, tetapi perjumpaan itu atas dasar iman. Maka atas dasar iman itu Allah SWT memberikan kepada mereka itu kekuatan. Dan di sinilah digambarkan dalam ayat yang disebut tadi, bagaimana orang-orang Muhajirin. Imam Qurtubi telah menyatakan dalam firman Allah tadi, orang-orang Muhajirin datang tinggal di rumah orang-orang Ansar. Jadi bila datang hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, duduk di rumah Ansar. Bukan dia kata kau pergi dah duduk dekat mana-mana kan, ataupun duduk di hotel bajet ke kan. Duduk di rumah Ansar. Dan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang Bani Nadir, seluruh orang Ansar berdoa dan berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh orang Muhajirin dengan keberadaan mereka di rumah mereka dan pembahagian harta tadi. Maka apa kata orang Ansar? Tengok sini ini disebut dalam sirah. Kalau kamu suka, ni orang Ansar sebut pada Muhajirin, kalau kamu suka, bolehlah kamu bagi-bagikan untuk saudaramu kaum Muhajirin. Ini rumah-rumah kediaman dan harta benda kamu. Jadi maknanya kalau kamu suka, kamu ambil lah apa yang ada kat sini. Ambil dalam rumah dia apa yang ada, kita bagi-bagikan. Dan aku bagikan kepada kamu harta rampasan itu sebagaimana telah aku bagikan kepada mereka. Jadi harta rampasan boleh nak bagi juga.
Dan jika kami berkendaki untuk mereka harta rampasan dan untuk kamu rumah-rumah kamu dan harta-harta benda kamu, lantas mereka menjawab, kami tidak mahu begitu. Jadi orang Ansar tak mahu balasan. Sepatutnya dia dapat sama rata, dia kata bagi pada Muhajirin, tak apa, bagi. Kami menyerahkan sebahagian daripada rumah kami dan harta kami kepada mereka. Bagi pula rumah dia, harta dia kepada orang-orang Muhajirin. Dan harta rampasan bagilah, dia kata, biarlah mereka yang terimanya, kami tak payah. Orang Ansar kata macam tu. Kenapa dia melihat orang Muhajirin sama macam dia tengok diri dia sendiri, Inilah sikap perilaku yang mana lebih mengutamakan orang lain daripada diri, harta dan kediaman mereka, bukan untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kesenangan, tetapi hanya sekadar keperluan sahaja. Jadi sifat al-Islam. Generasi awal itu dulu yang berhubungan antara mereka, bagaimana telah diriwayatkan tadi, juga telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, bahawa seorang laki-laki telah dihadiahkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kepala kambing. Lalu beliau berkata, saudara, aku yang bernama Fulan lebih berhajat daripadaku. Lalu dia pun bagi kepala itu kepada sahabatnya Fulan yang lain. Dan kemudian Fulan itu berkata yang sama, sehingga akhirnya hadiah tersebut kembali kepada lelaki yang pertama tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katakan, sampai peringkat ada orang menghadiahkan kambing, di sini kepala kambing. Dia bagi orang dia kata, oh saudara aku, sahabat aku lebih berhajat dia bagi, sahabat aku lebih berhajat dia bagi. Akhirnya patah balik dengan nombor satu yang bagi tadi. Nak sebutkan bagaimana kasih sayang mereka. Mereka tak mau mengutamakan diri mereka sendiri. Juga begitu juga dengan keadaan yang berlaku dalam satu kisah perang, tak ingat perang apa, perang yang mana kisah air kan, air tu. Jadi ada seorang dah cedera, dia pun dah terbaring minta air. Baru dia nak bagi air tu, tiba-tiba dia terdengar orang itu, pergi kat sana, pergi ke sana. Dia pun pergi nak bagi, orang tu pergi, dengar pula, pergi sana pula, sana perlukan, aku tak apa. Akhirnya dia patah balik kepada orang pertama dia, orang pertama dah meninggal. Dia pun meninggal, syahid. Dia mengutamakan sahabat dia lebih. Inilah kasih sayang yang ada pada sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Muhajirin, yang menjadi tauladan kepada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak dan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap sesuatu. Jadi apabila Allah SWT telah menunjukkan kepada kita, Rasulullah SAW membagikan persahabatan Ansar Muhajirin dibagikan, digabungkan. Maka sahabat-sahabat Ansar kata, Nabi kata, aku hari ini aku mempersaudarakan kamu, sekian. Maka dia tanya, ya Rasulullah, adakah saudara ini maknanya macam harta warisan? Maka Nabi Allah suruhkan ayat tadi, bukanlah harta warisan, tetapi kita kata hak yang sebagai seorang sahabat. Jadi hukum warisan itu dia berkait dengan darah, berkait dengan darah. Dan di sinilah Nabi SAW telah menjadikan ukhuwah itu sebagai satu perjanjian setia. Jadi ukhuwah ini sebenarnya adalah al-bay'ah, janji setia. Jadi maknanya janji setia itu ukhuwah. Janji setia itu nak buat sama-sama. Sebab bila disebut al-bay'ah itu adalah merupakan janji setia. Jadi bukan sekadar lafaz ucapan semata-mata. Dan inilah amal yang akan mengakibatkan tercetusnya perjuangan dan tercetusnya pengorbanan, yang akan mendapat rahmat dan barakah. Dan sebaik-baik contoh ialah Ansar dan Muhajirin. Ini kita nak kena tengok baliklah, Ansar dan Muhajirin. Imam Bukhari meriwayatkan dalam salah satu hadis, kata, setelah mereka tiba di Madinah, Rasulullah SAW terus mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'ah radhiyallahu anhum, sehingga beliau berkata kepada Abdurrahman, Sa'ad bercakap kepada Abdurrahman,
sebenarnya aku ini orang Ansar yang banyak harta. Jadi Sa'ad bin Rabi' kata, aku ni banyak harta, kata kepada Abdul Rahman. Jadi dia kata, di sini aku nak bagi dua harta aku. Dia orang kaya, paling kaya, dan banyak-banyak sahabat Ansar dia paling kaya. Jadi kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf, aku nak bagi dua harta aku ni. Dan kemudian isteri aku pun akan ada dua, kau pilihlah amal satu yang kau berkenan. Isteri pun nak bagi sama kepada Abdul Rahman bin Auf. Ni hebat sahabat-sahabat ni. Dan aku nak ceraikan, kalau kau nak aku ceraikan, dan selepas iddah nanti kau kahwinlah dengan dia. Ni al-isah. Al-isah ni iman ni, dia bukan cakap teori ni, iman, benda yang iman berlaku. Kemudian kata Abdul Rahman bin Auf kata apa? Ni sahabat yang beriman, bukan sahabat yang ambil kesempatan. Kalau kita, oh ya ke? Okey, gitu kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an kata apa? Semoga Allah memberkati engkau, Sa'ad bin Rabi', dan juga keluarga engkau dan harta engkau. Moga Allah berkatilah kamu, keluarga kamu, harta kamu. Cuma aku nak tahu kat mana pasar. Jadi Abdul Rahman dari kat mana pasar? Dia nak niaga lah. Dan pada masa itulah digambarkan bahawa dia tidak minta apa pun daripada Sa'ad bin Rabi' yang kaya tadi. Cuma dia kata dia nak pinjam je. Pinjam dia akan bayar balik setelah dia habis niaga. Dan kaum Ansar juga telah menunjukkan pasar di Banu Qainuqa, di mana di situlah mereka menjual-jual barang yang ada di sana. Dan kemudian mereka membagi-bagikan dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Muhajirin. Tapi sahabat-sahabat Muhajirin tak ambil kesempatan. Dia tahu kan sahabat dia sayang macam mana dirinya, dan dia pun nak melakukan sesuatu yang lebih besar lagi daripada sahabat tadi. Maka dia pun meletakkan al-isar juga. Jadi sebenarnya ukhuwah ni hakikatnya lah kasih sayang. Itulah dia. Ukhuwah ni kasih sayang. Jadi kasih sayang ini akan terhimpun dan terhubung kuat di antara orang-orang yang beriman. Inilah akan diberikan salah satu sifat jilul tamkin, generasi yang akan diberikan kemenangan. At-tamkin itu adalah orang yang paling banyak kuat hubungan ukhuwahnya atas dasar iman, sehingga akal tidak akan mampu mencapainya. Akal tak boleh fikir. Sahabat ni dia boleh korban, dia tak boleh fikir apa dia. Inilah yang digambarkan oleh ayat Allah tadi, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Orang-orang Ansar yang mendiami negeri-negeri iman, negeri-negeri Madinah, yang mana mereka telah beriman dan sebelumnya mereka yuhibbu man hajara ilaihim. Mereka sangat sayang kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak ada hajat apa-apa pun dengan orang yang datang tadi. Tak ada pun dia nak ambil kesempatan. Kalau kita ni orang datang ni, kita boleh jual air kat dia. Dia orang datang ni, dia perlukan ni, kita boleh bagi pinjaman kat dia. Ada bunga sikit ke apa ke kan. Tak ada seorang pun. Fi sudurihim hajatan, wala yajidu, tidak ada kehendak hajat kepada mereka dalam hati itu apa-apa pun kepentingan untuk diri mereka. Malahan mereka mengutamakan orang yang berhijrah. Jadi ini hakikat sahabat. Dan di sinilah digambarkan dalam sirah ini bagaimana keadaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih dan sayang. Jadi kita hari ini nak kena rasa sayang, kasih pada sahabat kita kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana perjuangan tadi, kerana redha tadi. Kita nak hidupkan yang pertama sekali al-husnul dhan, baik sangka, husnul dhan. Dan kemudian yang paling kuat sekali al-isar. Al-isar ni kita mengutamakan sahabat. Dan di sinilah barakah. Jadi rupanya jil tamkin, generasi yang diberikan kemenangan itu mestilah generasi yang ada al-ukhuwah lillah fillah. Kalau tidak ada ukhuwah lillah fillah, maka kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu akan ditangguhkan ataupun diberikan kepada orang lain yang ada jilul, ada ukhuwah lillah fillah tadi. Jadi inilah insya-Allah sekali peringatan untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat sedikit sebanyak bagaimana pentingnya kita menjaga ukhuwah, meningkatkan kasih sayang, kenal mengenal kita, tolong menolong,
dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya bagaimana siapakah yang paling dekat dan cinta Allah kepadanya, ialah orang yang paling dekat dan cinta pada sahabat dia. Jadi cinta dan sayang kasih kepada sahabat dia tadi itu menunjukkan iman dia, dan Allah sayang kepada kita sebagaimana kita sayang kepada sahabat kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, barakah Allah, maka kasih dan sayanglah orang-orang yang seiman dan seakidah, orang yang seperjuangan, orang-orang yang berjuang perjalanan Allah ini. Mudah-mudahan dengan kasih dan sayang itu akan menjadikan kita orang yang mendapat barakah, dan kemudian bukan saja barakah, Allah akan memberikan kemenangan, termasuk dalam jilut tamkin, generasi yang diberikan kemenangan, yang diberikan kejayaan, Al-Mahdiyyah. Jadi itulah insyaAllah, mudah-mudahan kita tengok baliklah ukhuwah kita macam mana, dan kemudian kita kena sentiasa doakan. Kalau sahabat-sahabat kita ni kita nampak ada masalah, ada kesusahan, ada kepayahan dalam hidup, kita doakan dia. Ataupun mungkin ada masalah-masalah sangkut paut dengan akhlak ke, sangkut paut dengan ibadah ke, ataupun sangkut paut dengan kehidupan ke, kita doakan. Jadi mudah-mudahan bila kita doa tu, kita akan dapat barakah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan berikan kita kemenangan. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni kita akan bangun malam dan kita tolong doakan sahabat-sahabat kita. Terutamanya sahabat kita yang yang kita terasa hatinya dia, yang kita terasa hati kat dia, yang kita ada rasa tak syok kat dia, yang tak sedap kat dia, kita ada rasa macam jauh je. Doakan supaya Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita bersama-sama, insyaAllah. Kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.